القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل في معنى المبدئ والمعيد. Kita masuk pada nama Allah, iaitu Al-Mubdi dan juga Al-Mu'in. Makna Al-Mubdi ialah Al-Muzhir, iaitu Al-Muzhir ibtidaan, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menzahirkan kita buat kali yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menzahirkan kita, iaitu menzahirkan kita daripada alam tiada kepada ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam ini asal-asalnya ataupun makhluk ni semua tak ada. Jadi yang mengadakan, yang menzahirkan makhluk dan semua kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Itu maknanya Al-Mubdi. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah jasa Allah Subhanahu wa taala yang terbesar pada kita, iaitu mengadakan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, maka wajiblah ke atas diri kita mensyukuri terhadap nikmat diadakan. Walau macam mana pun kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mensyukuri. Ada orang Tuhan buat dia sempurna. Ada orang yang Tuhan buat dia tidak sempurna. Sempurnakah tak sempurnakah, wajib kita bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita bersyukur. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan dia putih. Ada orang dilahirkan dalam keadaan dia sebaliknya, kelabu ke, hitam ke. Bila mana dia dilahirkan putih, kita tengok orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau aku ni sawo matang, syok. Orang yang sawo matang pula, bila dia tengok orang yang putih, dia kalau aku putih, syok. Ada orang yang Tuhan bagi hidung dia tak tinggi. Ada orang yang Tuhan bagi hidung dia tinggi. Apa segala pun wajib kita syukuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bentuk apapun tercipta kita, wajib kita mensyukuri. Dan haram kita merubah ciptaan
pertama kali yang Tuhan buat pada kita. Contoh, Tuhan buat rambut kita lurus. Nak bagi rintin, haram hukumnya. Orang yang Tuhan bagi rambut dia rintin, nak bagi lurus, haram hukumnya. Tak boleh. Jadi kalau kita ubah ciptaan Tuhan, berarti kita tak bersyukur terhadap nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Hang, peruntukan hang macam ni. Jadi bila mana peruntukan kita macam tu, kekallah di atas sifat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita mensyukuri. Apa hukum orang yang tak mensyukuri nikmat Tuhan ni? Neraka hukumnya. Dia wajib masuk neraka. Kalau dia tidak bertaubat dan tidak memohon ampun di atas kesalahan dan dosa dia. Kesalahannya ialah tidak mensyukuri ataupun disebut dengan kufur nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi beranak-beranak mai, situasi hidupnya dia susah. Sampai mati tak pernah senang, susah seumur hidup dan redha Allah. Meredai orang tu. Jadi bila mana kita ni, kalau kita nak bersyukur, kita kena buat macam mana? Tengok orang yang lebih daripada, tengok orang yang kurang daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara dunia ni kita kena tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kita susah, tapi kita ada rumah sendiri. Ada orang susah, dia ada rumah sewa. Jadi syukurilah terhadap nikmat, walaupun susah ada rumah sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang susah, ada rumah sewa. Di sana ada orang susah, rumah sewa pun tak ada, rumah sendiri pun tak ada, duduk buah titi. Syukuri terhadap nikmat yang Tuhan bagi melalui tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Kita ni sakit. Bila mana kita sakit, apalah, kita sabar. Di sana ada orang yang lebih teruk lagi sakit daripada kita. Jadi kita bersyukur. Itu cara dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia, bila mana kita bersyukur, kita meredai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan tambah lagi nikmat yang dia bagi pada kita. Sebab tu janji dia. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, aku pasti akan menambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita, Tuhan bagi nikmat, kita bersyukur, jadi kita akan mendapat pertambahan nikmat. Jadi kesempurnaan nikmat ialah pada pertambahan. Kalau ada nikmat tak bertambah, berarti kita tidak mendapat kesempurnaan nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana cara kita nak bersyukur ni? Cara kita nak bersyukur macam ni. Tuhan bagi pada kita 1000 ujian. Satu je nikmat. Berarti 999 semua tu ialah ujian dalam hidup. Satu je yang kita tengok Tuhan bagi kat kita ni nikmat. 999 tu simpan. Jangan cerita ke orang. Sembunyikan. Tapi satu yang Tuhan bagi itu jaja merata-rata. Habaq kat orang, Tuhan bagi kat aku, dia bagi kat aku. Tu baru mana kita bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sihat, bila mai tak sakit, kita kena kata, lama dah Tuhan bagi sihat. Kena macam tu. Semua kita kena balik pada Tuhan. Itu dia panggil hamba yang bersyukur terhadap di atas semua ciptaan-ciptaan, kejadian dan juga situasi-situasi yang Tuhan bagi.
Itu dia panggil Al-Mubdi, Tuhan yang menciptakan kita pada awal kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa pula Al-Mu'id? Al-Mu'id iaitu Tuhan yang menciptakan bagi sesuatu selepas daripada sebelumnya ia tiada. Itu dia panggil Mu'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya ia tiada, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu yang diadakan itu tak ada balik. Dia mengembalikan balik ciptaan selepas tidak ada seseorang ataupun ciptaan dia tu. Dia panggil Al-Mu'id. Dia buat dah. Kita ni, dulu kita tak ada, hari ni kita ada. Maka duduklah kita atas muka dunia mengikut masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah Tuhan tulis pada kita. Beberapa masa duduk atas muka dunia, mati. Lepas tu dia mengadakan balik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan dia bangkitkan kita esok selepas daripada dia matikan kita. Dialah yang memulangkan balik ciptaan kita selepas kita tak ada di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dan menghidupkan kita dalam bentuk yang bukan lagi kita di dunia ni. Sebagai contoh, seseorang yang duduk atas muka dunia ni menjelang umur 90 tahun, muka dah pun kedot, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan bukan sekat kedot, kerepot. Rambut yang dulu-dulu ni hitam, putih. Gigi yang dulu penuh, hari ni tak ada. Dulu yang kudrat cukup, lah tak larat. Kita bersedar, kita tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa tak mana pun orang tak panggil dah kak. Orang panggil makcik, orang panggil tok, orang panggil tok nek. Tua dah. Mati. Bila mati, masuk dalam kubur, Allah memulangkan balik ciptaan. Kita di alam kubur dah tak lagi bentuk dan rupa tua hak 90 tahun. Allah Sayyidina Muhammad. Masuk dalam kubur, balik muda. Balik umur macam belasan tahun. Kalau siapa berjumpa dengan dia, contoh, ada orang dia teringin nak jumpa mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doalah, doa nak jumpa mak. Macam mana mak dalam kubur? Sebab perkara ni pernah berlaku zaman salafun salih. Satu orang ayah tu, dia kematian anak yang mati dalam perang fisabilillah. Dalam perang, anak dia mati. Bila anak dia mati, maksudnya anaknya mati syahid, dia pun teringinlah nak jumpa anak dia. Dia pun berdoa, minta, ya Allah, aku nak jumpa anak aku. Sekali pun tak apa, aku nak tahu hai dia. Maka minta. Bismillahirrahmanirrahim. Satu malam dia mimpi. Pertemuan dengan orang mati ni hanya dalam tidur dan mimpi. Ada ulama yang bagi satu pedoman. Kalau kita mimpi orang mati, tanya dia, ada tengok tu berwarna ke ataupun hitam putih? Jadi kalau dia tengok ataupun jumpa tu alam barzakh, dia tak berwarna, dia hitam putih. Wallahu a'lam. Maka si ayah ni jumpalah dengan si anak.
Bila jumpa anak ni seronok lah. Tanya hai, tanya habaq dan sebagainya. Kata si anak, kami ni ayah, malam ni para syuhada semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik ke dunia. Para syuhada, golongan yang mati syahid, semua diarahkan oleh Allah untuk pulang ke dunia. Balik untuk bapa di dunia. Malam ni, untuk pengetahuan ayah, malam ni kematian Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Malam tu mati Khalifah Adil Sayyidina Umar Abdul Aziz. Jadi turun ke dunia tu untuk menyembahyangkan jenazah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Bayangkan ketinggian makam Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, sehingga para syuhada pun turun. Jadi subhanallah. Jadi kalau Allah bagi jumpa dengan orang-orang mati, ada ghalibnya yang dilalui oleh orang-orang yang berpengalaman, mereka akan jumpa orang mati itu dalam keadaan muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta jasad yang baru. Allah mencipta jasad yang baru di alam baru. Macam dibangkitkan kita semua daripada kubur esok, bukan dengan kulit ni, bukan dengan tubuh ni. Ni dah habis dah. Ni seminggu habis. Reput habis dah. Bila bangkit dalam kubur esok dengan sarung baru. Tapi roh kita hak lama. Roh kita yang sebenarnya. Tapi jasad kita ialah jasad yang baru, sarung lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa yang memulakan balik ciptaan kita? Allah. Allah lah yang balikkan ciptaan kita dan mengembalikan kita kepada kehidupan yang kekal dan abadi, iaitu di dalam syurga. Bila seorang tu masuk syurga, dia akan berubah sedikit demi sedikit. Macam kita macam ni. Waktu baby hari tu, kulit kita sikitnya lembut. Batu kita tu Allah besarkan sikit demi sikit. Daripada besar tu sampai besar, sampai tinggi, sampai membesar. Ini proses yang berlaku kita hidup di dunia. Sampailah kepada kemuncak keelokkan ciptaan, iaitu bila mana kita tu sampai di umur kuhulah. Kuhulah ni 30-an. Bila sampai umur 40, dia mungkin merosot. Dia akan merosot balik. No? Daripada budak dia naik elok sampai kemuncak ciptaan 30-an, kuhulah. Bila mai sampai 40, dia akan merosot. Nurun ciptaan. Maknanya mula kedot, mula tak elok, mula berkerut. Dia mula. Lepas tu tak elok, sampailah akhirnya sampai kemuncak tak eloknya tua. Dalam syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni duduk di padang mahsyar, kita pakai sarung baru. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan kita, menerbangkan kita sampai kita tak sedar melintas siratal mustaqim, kita sirat sampai di syurga. Bila sampai di syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun masuk syurga ikut maqam-maqam kita. Hang hafal Quran ni, Allah kata iqra warqi. Hang hafal Quran, hang baca Quran, hang baca, lepas tu hang naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sebab tempat tinggal hang di akhir ayat hang baca. Orang yang hafal Quran dia akan naik tinggi macam lift tu. Dia akan duduk di syurga paling tinggi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergelut sampai habis Quran, sampai boleh masuk syurga esok, baca sampai naik duduk dengan Rasulullah di syurga Firdaus paling tinggi. Okey. Jadi bila mana
Allah bangkitkan kita dengan sarung baru, mula daripada masuk syurga, kita akan semakin elok, semakin elok, semakin elok. Dan semakin elok tu tidak ada pengakhiran, tidak ada akhir. Selama-lamanya elok, 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 elok. Berbeza dunia. Dunia semakin lama semakin tak elok. Akhirat semakin lama semakin elok. Jadi Allah lah yang mengembalikan ciptaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada kita telah pun tiada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menzahirkan kita, memulangkan ciptaan kita selepas kita tak ada, dengan kurniaan dan ihsan dia. Dan kurniaan dan ihsan dia. Supaya selepas mati esok tetap kita bersyukur pada dia. Sampai kita masuk syurga esok tetap kita bersyukur pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah di antara ciri-ciri kepemurahan Allah. Ciri-ciri kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia mengulang ciptaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berterus-terusan tanpa henti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak minta pun, tapi Tuhan akan buat. Begitu sampailah kita selama-lama hidup selepas ini. Manusia, kalau kita duk minta, tapi kalau kita tinggal minta, dia pun tinggal kita. Manusia. Belum ni duk minta, tiba-tiba tak minta, tak bagilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti memberi. Tak minta pun dia bagi. Dia yang proses kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna bila mana kita bergerak ke depan, kita meninggalkan waktu yang belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah SWT lah yang menzahirkan kita, memudahkan kita lepas daripada kita tua. Jadi semua tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi Allah Daud menangis. Para awliya, para anbiya, sifat mereka bukan banyak menangis. Satu masa Nabi Allah Daud menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia menangis, langsung Allah wahyukan kepada dia, dan Allah bertanya, lima tabki, pasal apa hang menangis? Allah kata, kalau hang menangis sebab hang takut kepada neraka aku dah amankan engkau daripada neraka aku, kata Allah. Kalau hang menangis sebab hang mengharapkan syurga aku dah menjamin syurga aku pada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau engkau menangis pada anggapan kesalahan engkau kepada aku dah redakan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah ada, bila Tuhan kata macam tu, semakin kuat menangisnya, semakin bertambah tangisannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dia kata, Tuhan, aku menangis ialah kerana aku mengisafi hari-hariku yang lepas. Aku mengisafi hari-hariku yang lepas. Hari-hari indahku yang lepas. Ya Allah, boleh tak engkau balikkan aku pada hari-hari indahku yang lepas? Faham tak? Contoh, seorang hamba ni, hari indah ni adalah hari dengan Tuhan.
Ada tak pernah satu masa kita angkat tangan ataupun kita semayang, kita rasa lembut hati kita sampai kita boleh menangis? Ada tak satu masa kita duduk seorang-seorang, kita angkat tangan, kita minta ampun kat Tuhan, kita menangis? Ada tak pernah satu masa kita baca Quran, kita baca, tiba-tiba hati kita melembut, kita menangis? Itulah makna hari-hari yang indah dengan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Daud dia minta tu, ya Allah bagilah aku patah balik kepada saat tu. Boleh tak Tuhan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, hayhata jauhlah engkau wahai Daud, hendak balik ke waktu tu. Mana jauhlah hendak balik kepada waktu tu, mana mungkin makna dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah mencipta hanyalah perbuatan-perbuatan baru. Situasi-situasi baru. Perbuatan lepas jadi kenangan. Perbuatan lepas jadi keindahan yang lalu. Dan jadi mimpi indah. Bila mana kita duduk dalam syurga esok, kita teringat tu. Teringat keindahan dengan Tuhan di dunia hari tu ni. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hargai sesaat nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kita kena menghargai, kita kena mensyukuri. Mungkin semua orang ada pengalaman-pengalaman tu. Mesti ada pengalaman tu dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kamu tak ada pengalaman lagi. Macam mana depan Kaabah? Mesti belum ada pengalaman lagi. Macam mana kita pegang Kaabah, kita berdoa? Tak ada pengalaman lagi. Tapi banyaklah kita tengok orang-orang yang pegang Kaabah menangis, semua menangis. Allah Sayyidina Muhammad. Bahkan Kaabah tu belum pegang lagi, tangan nak sampai dah menangis dah. Itulah pengalaman-pengalaman indah semua orang dengan Allah. Jadi sebab itu para anbiya ialah golongan yang paling banyak menangis. Sebab manusia ni keindahannya bila mana dia, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa kata kat Tuhan, Tuhan macam mana aku nak jumpa, bagaimana aku nak dapatkan engkau? Bagaimana aku nak dapatkan engkau? Tuhan kata ketika mana hati hang lembut, hang boleh menangis. Tu kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Bila hati hang lembut, hang boleh menangis, ketika Tuhan akan dapat, hang akan dapat aku. Jadi subhanallah, masyaallah sayyidina Muhammad, bila mana kita menangis kerana Allah, ketika itu kita akan dapat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tengok qasidah Taman Mahabbah. Taman Mahabbah. Mula dengan Arab dulu, betul baru.